Mana klien ni tadi cakap nak beli apa pintal nama ni? Cotton candy ni. Popcorn. Cantik tak kita punya cotton candy? Dia masih lagi berpintal. Okey, kita nak kongsikan tentang snack sepanjang zaman. Pastikan bersama kami. Dulu kecil-kecil awak panggil ni apa? Halus pintal. Halus pintal. Cantik tak rupa dia? Sama macam mushroom, macam baju saya sama. Okey, kita nak terus bersama dengan kami di sepanjang 1 jam ini. Ya. Ketahui apa snack sepanjang zaman, idaman dan kegemaran anda. Terus bersama dengan kami. Nah. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawan, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Siapa itu memandang pada aku, hatiku terharu, teringat kau selalu. Siapa itu yang memandang pada aku, hati rasa terharu, bimbang rasa selalu gelora dalam kalbu. Kenangan dari matamu meresap di jiwa aku. Pandai kau berlagak, sungguh kau bijak, rasa hatiku tergoda tertawan bila melihat wajah rupawan. Hatiku, jiwaku ini tertawa. Siapa itu memandang pada aku, hatiku terharu, teringat kau selalu. Siapa itu yang memandang pada aku, hati rasa terharu, bimbang rasa selalu gelora rasa. Siapa itu? Tak apa, tak payah tahu, tak payah tanya siapa itu. Farid Ahmad bersama dengan saya hari ini. Fiza Sabjahan. Panjang 1 jam bersempena dengan WHI hari ini. Pasti ramai juga sebenarnya dalam kalangan anda penonton yang mungkin sibuk di dapur ketika ini. Maklumlah masih lagi dengan mood hari raya. Ada yang nak meraihkan tetamu maupun ahli keluarga bersempena dengan rumah terbuka. Dan pasti tak kurang juga bagi anda yang hari ini sedang merencanakan perjalanan untuk ke rumah terbuka rakan-rakan sanak saudara maupun keluarga. Dan saya pasti ada juga di kalangan anda yang kalau tempoh hari tak sempat beraya di mungkin kalau bagi pihak isteri tak sempat ke tempat suami, mungkin mereka sekarang ni dalam perjalanan mungkin. Awak tak perang raya tak ada saya kan? tak Perang balik kampung tak ada pasal mak saya kat sini, mak mentua saya pun kat sini. Alhamdulillah. Tapi bagi anda yang sedang merancang perjalanan anda ataupun ketika ini berada di dalam di atas jalan raya yang sedang mengikuti kami secara langsung dalam talian di Facebook dan juga Instagram kami, terima kasih banyak-banyak dan suka juga untuk kami ingatkan kepada anda yang mana di mana saja anda berada, pastikan anda sentiasa menjaga keselamatan anda. Ini kami nak kongsikan tips panduan selamat daripada Plus, iaitu yang paling penting sekali kena rancang perjalanan. Pagi tadi Farid nak pergi ke pejabat ni, jalan memang jam teruk walaupun hari Sabtu, dan bermakna kita kena rancanglah perjalanan kita kan. Dan yang paling penting juga pastikan kenderaan itu telah pun diselenggara. Dan sentiasa pastikan anda mematuhi had laju. Bagi penunggang-penunggang motosikal, pastikan anda menunggang dengan berhemah dan juga selamat. Dan kalau pernah
ingat kalau perlukan rehat, banyak R&R yang sentiasa setia menanti anda. Betul, satu lagi nak kita ingatkanlah pesanan untuk diri sendiri juga. Kalau kita memandu tu, pastikan kita elak daripada mengikuti kenderaan secara rapat. Ini paling penting sekali. Dan kalau anda dalam perjalanan yang jauh, pastikan anda berhenti rehat di setiap 2 jam. Sebab kadang-kadang kita rasa kita okey, tapi kita tak sedar boleh jadi micro sleep, letih, terlelap dan sebagainya. Ini boleh mendatangkan bahaya dan juga kecelakaan kan. Jadi yang paling penting juga, kalau boleh sebelum nak balik kampung, nak rancang perjalanan jauh, nak pergi rumah open house kawan kat Melaka ke kat Johor, pastikan anda mendapat rehat yang secukupnya sebelum anda merancang perjalanan anda. Dan tidak salah juga kiranya sebelum memulakan perjalanan anda mengambil tahu semua nombor-nombor bantuan atau kecemasan yang boleh anda dapatkan sekiranya ada sesuatu kejadian yang tidak diingini berlaku. Dan bagi pihak Plus sendiri, pastinya mereka mempunyai talian khas SOS untuk digunakan oleh anda. Okey, ini kita nak ingatkan jugalah kepada anda yang nak berjalan jauh ni kan, kalau tiba-tiba dalam perjalanan anda kenderaan anda rosak. Kalau rosak di tepi jalan tu, anda jangan duduk di dalam kereta. Pastikan anda keluar daripada kereta dan berada di belakang rel penghadan jalan sehingga bantuan tiba. Jangan tunggu dekat dalam kereta ataupun duduk kat tepi lorong kecemasan tu kan. Betul. Pergi ke belakang rel penghadan ini kerana ia agak bahaya. Jadi pastikan kalau lagi-lagi kalau ada anak kecil, janganlah tunggu kat situ. Dia sebenarnya bukan agak bahaya, sangat bahaya. Tapi selalu Fiza, orang yang selalu tak nak keluar dari kereta ni takut panas orang perempuan. Berpanas je. Tapi tak apalah, kita tak apa, biar berpanas sedikit, yang penting kita selamat. Yang penting kita tunggu di belakang penghadang jalan itu sampai bantuan tiba. Okey. Baik, di awal tadi kita dah bersama dengan adik-adik Sazlan Dancers Junior, dan pada hari ini awal tadi saya dah jual popcorn, Fiza dah jual halus pintal ataupun cotton candy, dan banyak lagi kami nak kongsikan bersama dengan anda. Tetapi sebelum itu, apa kata kita kongsikan terlebih dahulu kompilasi TikTok menarik ini. Silakan. Roti ice cream for the first time. Lap tu Ailio. Itu perlu ke Ailio? Malam saya dah beritahu dah Fiza bahawa hari ini kita akan mengimbau segala snack-snack yang kita memang dah jumpa sejak kecil sampai ke hari ini, bukan saja menjadi kegemaran kita tetapi mungkin juga generasi sekarang dan juga anak-anak kita, Fiza. Betul tu. Dan kalau kita cakap tentang mengimbas tentang kenangan kita, nostalgia kanak-kanak kan, banyak biskut-biskut editor, biskut timbang kilo, betul tak? Macam semalam Farin dah kongsikan kegemaran Farin. Saya suka juga, selain kalau macam biskut tu kan, ada dia punya biskut dan krim tu kat atas, yang kena asingkan. Kena asingkan. Dan antara yang paling saya suka ialah wafer coklat tu. Yang timbang-timbang dekat kedai tu memang seronok. Cicah pula dengan air teh, tapi dia bagi dia boleh bagi dia cair-cair tu, kalau lembik tu kita makan. Oh, sedap. Ramai yang dah terbayang dia sebenarnya. Jadi hari ini banyak apa yang ada di hadapan kami, antaranya tadi popcorn, kita ada gula kapas, aiskrim Malaysia pun ada. Ini roti kaya dan ini cengkuang pun boleh, sengkuang calik.
Sengkuang cantik ni antara yang juga popular dan masih lagi digemari sehingga hari bersenor sengkuang dia. Oh, yang ini memang luar biasa ni. Besar betul yang sengkuang ini kita buat tadi, ini namanya apa tadi? Okey, gula kapas, cotton candy ataupun halus pintar. Betul tu. Antara lain yang saya kira mungkin menggamit kenangan anda penonton-penonton di rumah, ibu-ibu ataupun ayah-ayah yang sedang menonton ketika ini mungkin teringat tentang sagun. Ada sagun kelapa, ada sagun. Kadang-kadang sagun coklat kan. Habislah mak kita punya coklat kat rumah tu, kita jadikan sagun. Macam-macam sebenarnya. Dan kalau kita cakap tentang snack ni Fahri, tak semestinya dibeli, tetapi banyak juga barang-barangan yang ada di dapur sebenarnya yang dapat kita guna pakai dan dijadikan snack. Kita boleh jadikan dia snack sepanjang zaman. Kalau anak buah saya, popcorn ni dia ajak buat sendiri. Memang menarik. Jadi saya kira hari ini cukup menarik di hujung minggu, di mana mungkin ini juga boleh menjadikan idea inspirasi anda nak hidangkan pada tetamu. Betul? Atau mungkin rumah terbuka nanti nak hidangkan. Ya, dan ini mungkin juga antara daya tarikan kan. Kadang-kadang kita buat satu ruang khas untuk kanak-kanak khususnya. Betul. Dan ibu-ibu juga dapat mengembalikan nostalgia sepanjang zaman anda. Kita nak berehat dahulu, kongsikan pengalaman kenangan manis ataupun kenangan yang tak dapat anda lupakan sepanjang zaman dengan snack-snack ataupun snack yang kami tak sebutkan yang mungkin ada sebenarnya popular di tempat anda. Kongsikan bersama kami di laman Sesawang yang tertera di kaca TV. Teruskan bersama dengan kami, jangan ke mana-mana. Wanita hari ini, wanita hari ini. Sejak dahulu lagi, snack makanan ringan menjadi kegemaran ramai, terutamanya golongan kanak-kanak. Seringkali dimakan ketika waktu lapang bersama keluarga mahupun rakan-rakan, kini ia juga dianggap sebagai satu kenangan dan nostalgia buat penggemar makanan snack ringan. Antara snack kegemaran yang sering dijadikan pilihan utama ialah seperti sagun kelapa, asam jawa yang disalut gula dan kepingan asam merah. Selain daripada itu, sehingga kini juga biskut gula icing turut kekal menjadi di antara snack yang popular dalam kalangan kanak-kanak mahupun golongan dewasa. Biarpun kini kebanyakan snack yang popular makin sukar untuk didapati, tetapi tidak dilupakan juga antara keunikan di Malaysia ialah dengan adanya motosikal bayi roti. Bayi roti yang masih terkenal sehingga kini adalah sejenis roti, kek dan snack yang dijual jarang ditemui di kedai-kedai biasa. Contohnya seperti roti berinti krim, roti manis dan roti kaya. Bukan sahaja menikmati snack ringan mampu menggamit pelbagai memori indah ketika waktu dahulu, malah tidak dinafikan snack-snack yang ada juga masih sedap untuk dinikmati sehingga ke hari ini. Ya Allah, ya Tuhanku, tengok gambar-gambar trivia yang disediakan oleh rakan wartawan kita tu. Teringat di roti-roti bayi, dalam tu ada inti kelapa. Ui, sedapnya. Ini pun sedap juga ni. Yang ini Fiza buat apa pula ni Fiza? Ini roti kukus diletakkan dengan kaya asli dan juga ada kaya pandan. Macam-macam aktiviti kita buat hari ini kan. Tapi bukan kita yang nak buat ni sendiri, Farid. Betul. Dan hari ini kita bersama dengan Cik Nur Afandi Muda daripada pengusaha roti kukus kaya. Kaya asli Kuala Kangsabet. Betul. Terima kasih bersama kita pada hari ini. Ya, terima kasih. Jadi pasti nak berkongsikan kita dengan resipi rahsia yang bukan lagi rahsia. Okey, assalamualaikum. Okey, sebenarnya ini adalah 4 bahan yang utama untuk membuat kaya asli Kuala Kangsar. Tapi ada beberapa bahan rahsia yang kita tak boleh kongsi lah kat sini. Tak apa. Yang itu biarlah rahsia. Itu biar rahsia. Okey, so untuk kita mulakan. Okey, untuk mula kita akan pecahkan telur dulu. Saya nak bagi tahu tau, Cik Fandi jangan kecil hati. Fahri dia allergic dengan alatan-alatan sebegini. Oh, ya ke? Sebab dia banyak sejarah, dia tahu sejarah lama berulang. Ini saya kat depan beriuk ni pun saya. Okey, tak apa. Berapa banyak biji telur yang kita perlukan? Okey, kalau untuk ni kita bergantung pada jumlah kilo kaya yang kita perlu masak. Macam ni kalau macam 10 kilo kita perlukan 100 biji telur. Oh, banyak. Tapi untuk demo ni cukup 100 biji. Ya, lebih maknanya kurang. sekilo dah 10 biji lah lebih kurang. Ya, lebih kurang. Betul. Okay. Pandai matematik tak satu. Okey, kita pecah. Hari ini kita akan pecahkan. Tapi nak tanya jugalah Cik Fendi. Bila cakap Cik Fendi sambil-sambil buat tu kita tanya Cik Fendi kan. Cik Fendi ni dah lama kan buat roti kukus Kuala Kangsar ni yang popular ni. Tapi adakah ini resepi turun-temurun ke ataupun bagaimana? Ya, sudah tentu. Ini adalah resepi daripada atuk nenek dan saya yang cuba komersialkan. Sebab kaya ni untuk dapat kat tepi-tepi jalan tu agak sukar. So saya
cuba untuk memudahkan orang mendapatkan kaya asli. Kalau dulu kita kat kawasan tu je boleh beli, tapi sekarang kita betul. di Lumpur pun boleh secara online. Okey, baik. Telur tu dah dipecah-pecah 5 biji saja buat untuk kita makan Ini ni. kira setengah kilo lah Yes, 1 biji. Okey. Kita masuk dulu telur. Kita memang kena guna mixer ke? Ya, betul. Kita boleh makan tangan tapi makan masa Takut ada lah. masa pula takut ada masa nanti. Macam pizza boleh. Okey, kita masukkan ni santan. Santan ni lebih kurang sekilo lah. Pekat betul santan ni. Ya, kita bekukan. Barulah sedap okey. Farid. Kalau tak dia cair lah kan. Kaya tu betul ke? Ya, betul. Sebab lagi satu yang menariknya kaya kami ni, kaya santan tu kita yang buat sendiri. Peras sendiri? Ya. Hebat. Okey. Dan Farid, kalau kita tengok sebenarnya sambil-sambil Cik Fandi buat ni, dekat depan kita ni sebenarnya ada 2 jenis warna kaya. Satu yang tadi saya tanya ni apa ni? Kaya juga kan? Mungkin boleh ceritakan sikit ni apa sebenarnya? Perbezaan. Okey. Untuk buat masa sekarang ni kita ada 2 jenis kaya. Yang pertama kaya asli. Kaya asli memang kita menggunakan tanpa sebarang pewarna lah. Dan sebarang pengawet. Dan yang keduanya kita ada kaya pandan. Kaya pandan. Pandan maknanya kita tambahkan pandan dan ada warna asli. Tadi kan bila saya tengok ni, saya ingatkan kuah durian tu. Apa? Ya, lebih kurang macam Serawa durian. Okey. Sambil tu? Silakan Cik Fandi. Cik Fandi, ada penonton-penonton kita juga yang bertanya, boleh ke kita buat kaya durian? Ya, memang kita ada juga keluarkan kaya durian tapi bermusim. Boleh? Boleh. Takut sejarah juga. Tak apa. Saya pun okey. Okey, kadar durian ada juga. Ya, tapi bermusim lah. Sebab kalau ada musim durian tu kita akan buat kaya durian. Kuala Kangsar pula tu kan? Ya. Okey, baik. Sebenarnya saya nak juga tanya, bila kaya asli Kuala Kangsar ni, apa bezanya dengan lain-lain ni? Kaya-kaya yang lain. Okey, apa yang uniknya itulah bahan rahsia kita tu. Sebab bila pembeli tu merasa kita punya kaya, dia ada bahan, dia akan ada rasa tersendiri. Bila mana kalau orang makan kaya kita ni, dia akan tahu, oh ni kaya Kuala Kangsar. Tahu apa bahan rahsia tu? Tolong jangan beritahu. Buat dengan kasih sayang. Orang kata macam mana yang masak kat rumah, macam itulah buat untuk jual. Ya, betul. Okey, kita boleh stop sampai di sini. Kita stop. Okey, Cik Fandi, kalau dulu-dulu kan, mungkin adakah kaya ni dijual menggunakan basikal ke, motosikal ke, ataupun ya, bagaimana? Ya, betul. Untuk permulaan pada 2018, saya menjual menggunakan bonet kereta Myvi. Di seksyen 7. Pakai kabut. Kabut. Betul, seksyen 7 Shah Alam. Kat situ kita bermula. Sehingga sekarang kita dah memiliki food truck sendiri. Dengan hasil jualan roti kukus kaya asli Kuala Kangsar. Okey, Farid, tapi nak tanyalah juga sebab kadang-kadang kalau kita beli kaya yang komersial ni, dia ada shelf life kan. Produk-produk ni macam ni ada jangka hayatnya kan. Betul. Jadi kan kalau kita cakap tentang kaya yang tak ada kandungan pengawet, yang buat secara tradisional ni, santan lagi. Berapa lama sebenarnya boleh bertahan dan apa tips untuk kita jaga dan simpan supaya dia tak berkulat? Okey, betul. Kaya kita memang tanpa bahan pengawet, tapi jangka hayat dia hanya boleh mampu bertahan lebih kurang dalam 2 minggu. Tapi perlu disimpan di dalam sejuk. Tapi tak perlu beku lah. Tapi kalau kita tengok dia belum berkulat, kita boleh makan lagi ke? Boleh. So kita tengok yang dalam periuk tu. Baik. Ini maknanya ini adalah bahan yang telah kita campur tadi dan kemudian di dalam periuk ni maknanya kita inilah kaya pandan. Kaya pandan. Okey, tadi selepas yang kita campurkan telur dan juga santan tu, apa lagi bahan-bahan yang perlu kita masuk ke dalam bila kita dah masuk 3 campuran tu, kita akan masuk ke dalam periuk dan kita akan masuk ini pati pandan yang dikisar tanpa menggunakan pewarna. Ya, kita memang menggunakan terlalu banyak daun pandan untuk mendapatkan color yang hijau. Cantik kalau tu, Farid. Maknanya dia memang sangat-sangat pekat. Ini bukanlah daripada pewarna, tapi ini memang warna asli. Ya, warna asli. Okey, hebat. Okey, jadi kan bagi penonton-penonton yang dah terliur ni dan mungkin mereka pun dah dapat, adalah idea pertanian warna atang. Ini sebenarnya bahan-bahan asal yang ada kat rumah ni. Tiba-tiba orang je ataupun Assalamualaikum depan pintu dah ada roti, dah ada kaya. Kita boleh hidangkan untuk tetamu kita. Tapi kalau mereka teringinlah nak menikmati hidangan kaya ini, merasai keenakan aroma tradisinya, mungkin boleh dikongsikan media sosialnya. Okey, kita ada laman Facebook iaitu Roti Kukus Kaya Asli Kuala Kangsar -HQ. Okey, untuk tahu lebih lanjut boleh layari kami punya Facebook dan kat situ ada tertera nombor telefon dan website kami semua. Okey. Saya betul-betul nak rasa ni resipi rasa. Ya, boleh ikut rasa. Yang ini original. Original saya rasa suruh saya je kan. Okey, tak apa, saya alhamdulillah rezeki saya pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Ui, nampak macam sedap. Dia memang makan betul. Betul. Penerbit saya kata, betul-betul dia makan betul, tadi. Fiza, dia ada lain. Yang saya tak tahu macam nak jelaskan. Kalau tahu pun tak tahu. Kalau macam tu, yang ini saya bungkus buat balik. Okey, kita dah kongsikan tentang resepi roti kukus kaya Kuala Kangsar ni. Mungkin ramai juga yang teringin terus nak order lepas ni. Tapi jangan risau, kita nak bawa satu lagi kenangan yang mengambil nostalgia anda. Apa dia, Farid? Okey, jom Fiza kita ke Sengkuang Calit. Kita bersama dengan Puan Haniza Burhan. Apa khabar Puan Haniza? Baik. Okey, Puan Haniza, ni nak tanya lah. Memang Puan Haniza ni pun sebenarnya memang suka ke makan Sengkuang Calit? Oh, suka. Suka sangat. Sebab ni makanan orang lama kan? Okey, dan saya masih ingat lagi kalau kecil-kecil Fiza, ini kenangan saya di kantin sekolah saya darjah 1, darjah 2, 20 sen. Betul, 20 sen. Saya minta yang ini, lepas tu kadang-kadang saya minta tahu gula lebih kat atas tu. Pun ada juga. Manalah manis tak gula lebih. Okey, nampak mudah tapi sebenarnya ada cara untuk kita nak buat Sengkuang Calit ni. Kalau boleh Puan Haniza kongsikanlah apa sebenarnya bahan-bahan yang kita gunakan untuk buat dia punya calit ni. Okey. Yang ni paste ni daripada tauco manis dengan kacang soya. Kacang soya tu kita kena rendam semalaman. Lepas tu kita paste, esoknya kita blend sekali. Dengan tepung, manis dan kacang soya. gula dan juga garam. Dia lebih kurang macam kuah yong tofu lah macam tu ya. Okey, boleh kita tunjukkan caranya? Bagaimana nak untuk masak Tapi tauco manis dengan kacang soya tu maknanya silakan. Cerita. Maknanya memang buat sendiri dan tak ada dijual paste yang dah siap, memang tak ada Paste ada juga tapi rasa dia tak sama. Ini pun rahsia juga ni. Tradisi lah tu kan. Okey, tak sama. Okey. Baik. Okey, itu dari segi bahan calitnya kan, Farid. Tapi Puan Haniza nak tahu juga kalau kita tengok sengkuang ni ada macam-macam saiznya kan. Kebiasaannya sengkuang ni ada berbeza jenis ke ataupun satu jenis je? Ada dua. Satu sengkuang pasir, satu sengkuang tanah. Oh, apa beza dia tu? Dia ada keras dan lembut. Mana yang sedap kalau selalunya untuk digunakan? Lebih sedap sengkuang pasir lah. Sengkuang pasir. Sebab senang nak potong dan juga senang makan. Dari segi bentuk dia tu? Bentuk sama. Cuma kadang-kadang ada yang berurat sikit lah pada buah tu kan. Yang berurat tu? Dia sengkuang tanah, so dia agak keras. Okey. Farid, yang sengkuang ada urat tu maknanya dia mungkin kurang manis sikit lah kot. Okey. Okey, tapi antara yang menarik perhatian saya dan juga para penonton sebenarnya, sengkuang ni sangat besar. Saya memang tak pernah jumpa ni. Yang ini memang kita dapatkan yang memang besar sebab kita jual pun dengan yang besar ni juga. Kalau macam ni jual harga berapa? RM3 sekeping. Sekeping. Okey, Puan Haniza nak tahulah juga bila kita cakap tentang snack sepanjang zaman ni kan, selain Sengkuang Calit ni, apa snack kegemaran Puan Haniza? Saya popcorn, aiskrim Malaysia, Sengkuang Calit. Macam-macam banyak yang awak suka Tapi bila kita cakap tentang kita nak mengembalikan nostalgia ni kan, ini nostalgia makanan orang dulu. Jadi macam mana agaknya orang zaman sekarang ni, dia adakah mereka ni sebenarnya pun berminat untuk menikmati hidangan Sengkuang Calit ni? Oh, saya rasa walaupun ni makanan legend, ada ramai lagi yang suka sangat dengan makanan Sengkuang Calit ni. Okey. Jadi sambil-sambil tu kita nak bagi tas. Tunjuk bagaimana? Tas kepada Tahrin pun boleh. Okey. Fahrin. Nama saya Fahrin ya. Okey. Maknanya kita sapu ke atas ni. Tak pakai face mask, tak boleh gelak dulu. Ini nama dia kalau penjual dia kita panggil kedekut, pedekut. Letak lebih sikit. Tadi awak minta lebih kan? Saya memang nak minta lebih ni kan. Okey. Lagi tambah lagi sikit bang. Okey, tambah lagi. Ni order macam bang, Sengkuang Calit satu kuah lebih. Okey. Cuba kalau kita tengok tadi harganya lebih kurang sekitar RM3 lah kan. Yang kecil? Okey, RM3. Kalau yang kecil kita bagi double extra lah. So dia jadi 2 keping macam burger. Oh, 2 keping. Okey. Saya kalau ni cara tersendiri saya. Kita elakkan pembaziran ya. Kita elakkan pembaziran. Tak boleh. Okey. Tapi lebih sedap kalau kita tabur kacang banyak. Kacang lagi banyak. Okey, lagi banyak Farin, saya kalau tabur. dia kata tabur kacang banyak, apa kata kita buat macam ni Farin? Okey. Senang buat kerja berjalan. Kemudian kita tambah lagi satu, betul? Boleh tak tambah macam tu ataupun macam ni pun boleh. Okey. Farin, kalau tadi nak burger pun boleh. Saya nak tanya gula kan? Gula. Okay. Memang tambah gula tak tambah pun, tapi kacang tu memang dah disediakan dengan gula. Tapi dalamnya ada gula. Okey. Tak apa. Macam ni senang aja. Mari, ini je ubat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil Fahrin menikmati hidangan Sengkuang Calit. Allah, wanginya bau dia tu sebenarnya. Anda penonton kat rumah tak dapat nak menikmati baunya. Sedap rasanya, betul lah. Memang mengimbau kembali kenangan saya. Snack sepanjang zaman.
Inilah Sengkuang Calik. Nanti minta bayaran daripada Fahrin ya. Berapa ringgit? RM3 ya? RM3. Okey, Puan Haniza, bagi penonton lah kan yang mungkin nak sediakan sendiri dekat rumah kan, sama ada sediakan sendiri kat rumah ataupun kalau mereka mungkin nak mengetahui dengan lebih lanjut lah kan, adakah dijual caliknya saja ke, Sengkuang boleh beli sendiri ke? Macam mana cara mereka nak mengikuti di media sosial Puan Haniza? Boleh ke laman Instagram saya Sengkuang 1. Sengkuang 1. Bukan nombor 1 tapi harus dieja lah SATU tu. Fahrin samalah makan lagi. Okey, saya akan makan sementara kita sambil-sambil menonton persembahan yang akan kita kongsi bersama dengan anda sebentar saja lagi. Okey, terima kasih sekali lagi pada Puan Haniza daripada Sengkuang 1 dan juga kini saya sambil-sambil nak makan sengkuang ni, kita nak saksikan Sazlan Dancer Junior sama dengan mereka. Silakan. Berpeluh seronok tengok adik-adik kita ni menari. Seronok tengok adik-adik kami. Mana yang sempat je kami abang agak ni ikut kat belakang lah tadi. Okey, kita nak tanya adik-adik kita ni kan, semua umur berapa ni? 9 years old. Okey, Nan sayang. Okey, silakan. I am 9 years old. You are 9 years old. Do you love to eat snack? Yeah. Snacks, what kind of snacks do you love? Spicy chips. Spicy chip. Dia suka makan kentang Spicy pedas. Tapi kalau kita dulu kentang pedas tu ubi kayu yang macam pembaris tu kan? Keripik. Okey. Boleh pas kat sebelah tu pula. Yang siapa nama? Nama saya Kasih. Dia 14 tahun. Kasih tahu tak snack? Snack apa yang Kasih suka? Kasih suka aiskrim. Kasih favorite. Kasih suka aiskrim. Aiskrim Malaysia tahu? Kenal tak? Tahu. Tahu. Ada kejap lagi kita bagi aiskrim Malaysia. Okey, yang di sebelahnya ni pula. Okey, siapa namanya, berapa umurnya? Nama saya Nadra, saya umur 11. Okey, macam tadi kawan-kawan dah kongsikan tentang snack kegemaran tu. Awak snack apa yang awak suka? Daripada kecil sampai sekarang dan mungkin selama-lamanya? Marshmallow. Nampak. Itu snack orang putih, Dek. Tapi tak apa, itu memang popular kan? Itu sepanjang zaman untuk orang putih memang tu pun. Marshmallow daripada kecil. Okey, yang ini silakan. Nama saya Marisa. Marisa berapa usianya? 12. Okey. Snack apa yang Marisa suka? Dari kecil suka aiskrim. Dari kecil suka aiskrim. Tapi aiskrim Malaysia pernah cuba kan? Jadi kalau ke aiskrim Malaysia tu kegemaran awak perisa apa? Oreo. Perisa Oreo. Kita pinjam mic tu boleh? Tapi moden. Okey. Kita pinjam mic tu. Yang ini belum lagi. Suka aiskrim Malaysia kan? Yeah. Abang Fahrin ni dia jual juga aiskrim Malaysia sebenarnya. Nanti boleh order kat dia. Adik siapa nama? Nama saya Kristina. Umur saya 12 tahun. Okey, Kristina suka makan snack apa? Suka makan cotton candy. Cotton candy tu gula kapas tu. Sama lah dengan uncle tu. Uncle tu pun suka juga makan cotton candy. Ataupun nama dulu orang panggil
halus pintar. Halus pintar. Gula kapas. Okey. Sebab suka cotton candy. Okey, duduk sini cakap dengan pak cik tu. Nanti ambil ni. Okey, apa yang pasti sebenarnya mereka dah kongsikan snack kegemaran mereka. Mereka adalah Sazlan Dancer Junior. Mereka sangat-sangat berbakat dan hari ini mereka bersama dengan kita dan kita sempat juga kongsikan mereka snack kegemaran. Okey. Daripada ini kita belanja mereka. Okey. Dan memang kalau menari-menari ni setiap minggu ke ataupun macam mana? Latihan berapa kerap? Kalau tengok tadi memang cantik tarian tu. Setiap minggu lah. Okey. Dan macam mana dengan Coach Sazlan ataupun Cikgu Sazlan, okey tak? Okey. Sangat okey. Sangat-sangat okey. Okey, baik. Jadi adakah anda berlima sahaja ataupun memang kadang-kadang bila datang kelas tu ada beramai-ramai? Ataupun memang kelas dibuka? Memang beramai-ramai lah. Okey, beramai-ramai. Okey, awak bagi saya, awak bagi uncle okey. Jadi apa perancangan hari ni? Masih lagi nak pergi berhari raya atau macam mana? Masih tak pergi. Masih lagi. Okey. Baik, kita sekali lagi ucapkan terima kasih kepada adik-adik kita yang cukup berbakat dan berkongsikan snack kegemaran mereka. Ada lagi yang menarik kami nak kongsikan bersama dengan anda. Akan terus bersama dengan kami. Jangan ke mana-mana. Terima kasih ke Aunty Fiza tu. Cik, terima kasih Cik. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kalau saya paling suka popcorn. Sehingga kini popcorn itu masih ada. Ramai juga usahawan-usahawan yang mengeluarkan dan memperbaharui versi popcorn. Contohnya pelbagai rasa, pelbagai warna, dan kita juga boleh dapatkan popcorn di mana-mana sahaja. Contohnya di Pawagam, Shopping Complex, Pasar Raya. Snack kegemaran sepanjang zaman adalah kuih peneram. Basically kuih peneram ni memang turun-temurun lagi, kuih ni memang dah ada. So ini antara saya punya snack kegemaran sepanjang zaman yang saya suka. Kalau zaman nostalgia, aiskrim Malaysia kot. Sebab pada zaman dulu dia punya menu dia tu sebenarnya tak berapa banyak sangat dan boleh dihargai untuk sekolah kecil-kecil kan. Tapi kalau sekarang ni dia punya menu dia tu dah macam-macam dah. Rasa memang tak kalau ikut pada zaman kita budak dulu pun memang tak berkemampuan nak memperoleh walaupun sebatang aiskrim Malaysia. Tapi bila nampak aiskrim Malaysia tu memang teringat nostalgia kita bersama-zaman kecil-kecil dulu kan. Antara snack yang saya minat semasa sekolah rendah adalah gula-gula konyak, chewing gum yang dijual dalam 3 biji dalam satu bungkusan. Jadi lepas sekolah mulut dah kering, haus dan cuaca panas. Jadi saya pergi kedai mamak ni, saya akan beli gula-gula getah ni dan apa yang saya buat adalah satu biji tu saya makan dan saya akan cuba buat balon. Lagi satu yang saya ingat adalah sejenis biskut yang kecil yang ada icing warna-warni, itu cukup manis. Jadi macam saya kata, selepas sekolah ni kita dah rasa macam penat, mulut kering. Jadi saya akan beli benda-benda tu, saya tak ingat macam mana dijual. Dan saya akan makan, memang sedap lah lepas sekolah. Aiskrim Malaysia yang paling popular sekali lah kan. Saya ingat lagi kalau aiskrim Malaysia dulu jual kat rumah Pak Haji Dolah tu, dia harga RM10, 10 sen. Saya suka beli aiskrim asam boy warna putih, ada asam boy kat atas. Ataupun aiskrim sirap. Okey, memang betul banyak lagi perisa nak kami kongsikan kepada anda. Tapi tadi adalah perkongsian daripada penonton-penonton wanita ini, tak kurang juga daripada penonton-penonton kita di Facebook Live ini. Macam Dia Idris kata, yang ini terus saya dah terbayang dah. Roti ubat nyamuk, kacang ketuk, coklat emas 50 sen. Yang buka-buka tu, sagun kelapa, gula-gula kapak. Dan juga macam-macam lagi lah. Cakap tentang kacang ketuk, ini lebih kurang macam kacang tumbuk lah kan. Saya suka kacang tumbuk tu. Kacang tumbuk ataupun bipang. Bipang kan pun sedap juga. Ini Azizah Zakaria katanya dia teringat kerupuk perisa durian. Tapi Lin Nazri katanya zaman kanak-kanak dia suka gula ketuk. Gula ketuk ni nanti orang tu datang naik basikal, dia akan ada bunyi yang dia ketuk gula-gula tu. Gula-gula ketuk dan ada betul lah tu, ada apek naik basikal bawa satu loyang. Lepas tu kalau nak beli dia akan ketuk gula-gula tu. Arwah nenek saya suka sangat gula ni. Dan atasnya ada bijan, rasanya kenyal-kenyal, sedap. Semua tinggal kenangan, dah tak dapat rasa zaman sekarang. Betul lah, memang susah nak dapat rasa zaman sekarang ni kan. Ais kepal, tafufa, tenting, snack jagung, roti krim, kuki teddy bear, roti kaya kita dah kongsikan tadi. Macam-macam kan. Tapi sebenarnya kita boleh je mengembalikan kembali nostalgia ini dengan kita carilah barang-barang ni, kita kongsikan bersama dengan anak-anak kita kan. Kalau mungkin anak-anak kita hanya kenal macam tadi apa, spicy potato ataupun marshmallow. Kita boleh kongsikan juga snack-snack sepanjang zaman
pengalaman bersama dengan kita, antaranya termasuk yang ini. Kita bersama dengan Cik Nur Irwan Muhammad Sharif dari Ice Cream Crush, nak menunjukkan dengan kita bagaimana beliau membuat aiskrim Malaysia. Tapi kalau kita tengok bahan-bahannya, yang ini premium. Okey, mungkin Cik Irwan boleh kongsikanlah kan, kalau orang cakap aiskrim Malaysia ni nampak macam senang. Kalau teringat nostalgia kanak-kanak dulu, air teh tak habis, letak dalam bekas aiskrim ni, jadikan aiskrim. Tapi ini berbeza sikit kalau kita tengok resepi ni. Apa perisa-perisa yang ada? Kat sini boleh nampak yang ada perisa coklat, biskut krim, jeli sumi. Ini contohnya aiskrim biskut krim. Okey, aiskrim krim. Awak nak perisa apa? Saya ambil kat bawah yang keras sikit. Awak buat meniaga pula. Meniaga. Lepas tu antara lain juga, macam kadang ada jagung asam boy pun boleh kita buat. Ini perisa jagung. Ni perisa jagung. Dan macam-macam ni perisa apa ni? Ni biskut krim. Oh, biskut krim. Okey, jadi hari ni nak buat apa? Kita nak buat biskut krim. Okey, silakan. Okey, sambil teruskan, kongsikan cara nak buat. Farin boleh rasa aiskrim tu. Sambil kita bersembang ni. Okey. Nak tanyalah, macam mana Cik Irwan boleh terlintas nak jual aiskrim Malaysia ni? Kita sama-sama tu kita buat. Okey. Masa tu sekadar nak macam tambah duit sampingan. So masa tu kan benda ni viral. So kita pun ikut trend. Okey. So bahan-bahan dia pertama kali kita kena pastikan air ni mendidih. Kalau tak nanti aiskrim tu dia tak lembut. Faham. Pastikan air tu mendidih. Kemudian kita perlukan satu tin susu pekat. Kita masukkan, tuang. Wow, saya percaya ni adik-adik di rumah ni, anak-anak ni sedang menonton ni, kejap lagi ni nak cuba buat ni. Pasal banyak biskut krim kat rumah. Kemudian ni satu susu cair, betul. Susu pekat manis, susu cair. Kemudian kita kacau dulu, bagi dia punya susu tu larut dulu dengan air masak tu. Dan kalau kita tengok, dia dah larut. Okey, kita boleh letakkan. Kemudian kita ambil garam secukup rasa lah. Oh, ni garam. Mana tadi air pandang ni? Sebab nasib baik kita tak tuang, kita ingat gula. Saya pun dah baca. Saya pun ingat gula. Sebab garam ni kita nak bagi rasa lemak je tu. Bagi naik rasa lemak dia. Macam santan juga lah kan, kita perlu letak garam sikit kan. Kalau nak kata gula, manisnya daripada susu pekat tadi dah ada dah. Betul. Sedap kan makan aiskrim tu? Itulah dia, saya sambil-sambil ni. Perisa apa tu? Boleh ambil ni, boleh gunting. Perisa guntingan. Ada potong dah. Bismillah. Tapi memang sedap lah. Sebab tu kalau kalau anda buat sendiri di rumah, seperti mana yang ditunjukkan oleh Cik Irwan ni, mungkin anda boleh variasikan sendirilah apa perisa yang anda mahukan. Betul. Ni kan kadang-kadang ni musim perayaan ni, kita buat air macam-macam lah. Air koktel lah. Betul. Air sirap limau lah, tembikai, laici lah. Tak habis. Tak apa, jangan risau. Kita beli je plastik ni. Masuk kan, kita keraskan. Betul tak? Betul. Okey, seterusnya. Macam sekarang susu dah larut dalam air. So kita boleh mulakanlah proses untuk menyediakan aiskrim tu. So saya buka dulu ni sebab ni licin. Silakan. Ni tak nampak pula ni kecil kan. Okey. Okey, daripada apa yang kita tuang sikit dalam jug ni. Okey, tuangkan sikit. Wan, selalu perisa apa yang menjadi kegemaran dan permintaan yang paling tinggi sekali? 3 perisa yang di hadapan ni. Coklat, jeli, dan biskut krim. Tapi kalau saya berbeza sikit. Saya suka aiskrim yang tak ada susu. Tadi siapa dia? Asam boy. Asam boy. Ada jambu asam boy kat situ. Saya suka yang macam itulah, yang dia macam anggur ke, asam boy ke, kan? So Riza, kita simpan esok. Kita ambil corong ni. Okey. Sebelum tu kita patah-patahkan Oreo. Patah-patahkan dulu biskut krim ni. Biskut krim ni kita patahkan. Sebenarnya kan kalau kita hancurkanlah. Kita hancurkan kalau boleh, kita masukkan dalam ni. Okey, kalau macam ni kita masuk ikut keping-keping. Kalau dia orang nak buat macam dah hancur, macam dah tumbuk pun boleh. Boleh, tapi dia pakai sudu kecil, dia masuk dalam tu. Yang ni kita hancurkan lagi ke ni? Tak, saya biarkan supaya rasa dia nanti, sebab masuknya air susu dia akan larut sendiri. Oh, okey. Saya cuba boleh? Boleh. Saya cuba, okey. Okey, silakan Fiza. Kita tuang kan? Dan kita tuang air ni. Sampai paras mana tu kita kena tuang? Kalau nak pendek, kita letak pendek lah. Kalau nak panjang, tak panjang. Okey, jadi ini tips daripada Irwan. Kalau nak hancurkan pun boleh. Jadi bersedak. Tapi kan kalau kita makan, tapi kalau kita nak rasa dia macam bila kita gigit tu ada bite-bite dalam mulut tu, orang ada aftertaste tu, kita pecahkan macam ni je. Okey. Kita tuangkan. Oh, panas kita. Macam mainan.
Gurau dia. Okey. Alright. Jangan penuh sangat. Jangan penuh sangat. Kedekut sikit. Jangan pemurah sangat. Sebab nanti nak ikatnya susah. Nak ikatnya susah. Sebab dia kena jari yang halus je boleh ikat. Okey. Jari yang betul. Cara mengikat yang betul. Jari yang halus je boleh ikat dia kata. Awas pelik kita. Ambil. Awak mempunyai jari yang halus. Jari saya tak halus. Cara nak mengikatnya bagi kita akan pusingkan macam ni. Okey. Pusing Dan dulu. kita akan pintal dia. Pintal macam ni. Dan kita masukkan di celah-celah ni. Oh, okey. Satu lagi nak tanya. Ini cara ikat. Dia kata jari yang halus je mentang-mentang jari kita besar. Tak apa. Kita tak kecil hati. Okey, cara nak buka. Sebab sebenarnya ada cara nak buka kan? Betul tak? Betul. Ini kena kongsikan kat penonton. Sebab kita ni bergeria je. Sebenarnya ada cara nak buka ni. Boleh tak tunjuk cara nak buka? Ini aku Cara nak buka pakai gunting saja. Oh, bukan cara kita nak tarik kan? Dia ada cara ikatan yang lain. Dia ada cara ikatan yang lain. Tapi saya tak guna cara ikatan tu. Oh, tak guna cara tu. Dia ada cara ikatan tu kan? Kita tarik je, dia dah terbuka. Okey. Baik, ini pasti dah mengimbau kembali kenangan yang memang kita daripada kecil sampai ke sekarang memang ini snack yang sangat relevan dengan kita semua. Okey, bagaimana mereka mungkin kalau kata nak mencari Cik Irwan kita ni bersama dengan Aiskrim Malaysia ni? Cari aiskrim kan? Boleh cari IG saya, IG Aiskrim Crush, atau di Facebook sama juga Aiskrim Crush. Aiskrim Crush. Okey. Jadi ini mungkin juga idea dan juga inspirasi kepada anda yang macam biasalah nak menghidangkan kepada tetamu kan. Kalau kita cakap tentang snack sepanjang zaman ni, dia bukan untuk hari raya je, untuk hari jadi boleh. Betul. Ada majlis pertunangan, perkahwinan, ulang tahun perkahwinan. Macam Farin dah buat anniversary belum? Belum lagi. Bolehlah nanti kan, mana tahu. Hidangkan. Tapi betul, satu idea yang cukup baik sebenarnya. Budak-budak kalau datang, kita ada aiskrim, buka peti sejuk tersusun. Macam-macam perisa pula tu. Betul. Menarik betul. Okey, Cik Irwan, terima kasih banyak. Kita nak beralih pula kepada snack kita yang seterusnya. Di awal tadi kita dah kongsikan kita ada popcorn. Baik, kita bersama dengan Amiza Liza Cik On dari Cinonet Candy. Comel nama dia. Cinonet katanya. Walaupun Cinonet namanya tapi besar peralatannya. Kita nak kongsikan tentang popcorn ni. Popcorn ini juga antara snack sepanjang zaman kan. Okey, mungkin boleh kongsikan dahulu tentang popcorn ni. Ini popcorn ni apa bahan asas yang digunakan untuk buat popcorn ni sebenarnya? Okey, kalau popcorn kita gunakan bertih jagung. Lepas tu bertih jagung. Kita tunjuk kat penonton kita kalau tahu kan. Ini rupa bertih jagung. Okey. Bertih jagung. Lepas tu kita guna gula karamel dengan dia punya minyak. Gula karamel. Gula karamel. Okey, gula karamel dan juga minyak. Okey, minyak ni ada minyak yang istimewa ke atau bagaimana? Ya, minyak dia pun ada special ingredient. Okey, minyak rahsia ke ataupun minyak yang boleh dibeli di pasaran ke atau bagaimana? Macam yang ni dibeli di pasaran tapi kita olah sendiri dekat rumah. Ini rahsia. Okey, tak apa, yang itu biar rahsia. Okey, boleh tak kita tunjuk kat penonton? Ini kita gunakan alatan lah kan. Ini orang kata dah komersial. Kalau kat rumah kita boleh masak guna periuk tu lah. Periuk saja kan. Okey. Kalau yang ini macam mana caranya tu kalau boleh ditunjukkan? Macam tadi saya dah masukkan minyak, gula dengan popcorn. So dia tengah run lah yang tu. Oh, nanti dia keluar sendiri je. Nanti dia keluar sendiri. Dia tengah run tu. Pada pandangan kami ni kat dalam tu dia tengah berpusing dan dia ada bunyi meletup. Kejap lagi tu. Okey, kita tunggu. Ini yang seronok bila tengok pop keluar tu. Sebab tu nama dia popcorn. Okey, baik. Dan selalunya kalau kita tengoklah macam mana kita nak jadikan popcorn ni sedap, adakah melebihkan gulanya ke minyaknya ke ataupun nak pastikan semua tu tergaul dengan orang kata rata. Macam mana tu? Macam gula ni pun dia ada dia punya ingredient. So masa masak tu semua nak kena ada dia punya ukuran-ukuran dia lah. Ratio dia lah kan. Okey, ataupun nisbahnya. Okey, nak tanyalah juga sebenarnya kan kalau kita cakap tentang popcorn ni kadang-kadang kalau selepas beberapa lama letak dekat luar dia akan jadi lemau. Ada tak sebarang tips supaya kita nak pastikan kita punya popcorn ni sentiasa rasa crunchy? Macam saya selalu letak dekat dalam tu je lah. Kalau once customer nak baru bagilah untuk dia crunchy tu maintain. Maksudnya kalau kat rumah kita kena tutup dalam bekas tertutup lah. Bekas yang kedap udara tu kan untuk pastikan dia sentiasa garing. Selesai dengan popcorn kita Farin. Okey, tapi ini yang lebih menarik. Ini betul daripada awal tadi ini antara kegemaran kita dan ramai juga yang sampai ke hari ini. Ini kan sebenarnya mesin cotton candy ataupun gula kapas ni. Selalu kan kalau ini awak teringat dekat mana? Kalau macam filem ke drama lama ke selalu benda-benda macam ni orang makan kat mana? Wayang ataupun fun fair. Fun fair. Kalau dekat fun fair je selalu orang akan sinonimkan dia dengan gula kapas ni. Okey.
Ini antara cara-cara membuatnya. Dan memang kalau nak buat gula kapas memang perlukan mesin ni. Okey, sebenarnya kalau kita faham, di sana ada beberapa balang gula yang berwarna dan berperisa yang berbeza. Tak? Saya baru tahu sebenarnya cotton candy ni ataupun gula kapas ni memang diperbuat 100% daripada gula. Betul ya Aizah? Memang tak campur bahan lain Adalah gula, lepas tu perwarna dengan perisa dia. Jadi mungkin ramai kalau tak tahu kami dah ceritakan pada hari ini. Jadi maknanya sebenarnya gula kapas, sebab tu nama dia gula kapas, gula tu kita kapaskan. Okey, baik, sebenarnya kalau kita tengok tadi gula tu dah dimasukkan ke tengah-tengah mesin tu. Betul. Okey, dan sebenarnya bagaimana mesin ni berfungsi dan menjadikan dia kapas? Ada hembus panas. Dia just tekan button ni, lepas tu dia panas dan berpusing, lepas tu dia naiklah sarang dia. Okey, dan yang menarik lagi nak tunjukkan teknik melakukan ni. Tadi kami dah cuba-cuba juga. Sebenarnya kalau kita gerak-gerak macam tu tak jadi. Tapi kalau yang sebetul-betulnya cara dan teknik yang betul tu macam mana ni? Puan, boleh kongsikan. Okey, kalau macam tu dia lidi, lepas tu you pegang, lepas tu you roll dia macam ni. Dia tak boleh pusing-pusing, dia tak akan melekat. Dia kena you roll je. Sebab tu tadi saya dia berhenti-berhenti ni untuk cendawan. Yang ini dia bentuk bulat ya. Ini betul bentuknya ya. Okey. Tapi kan baru saya tahu ataupun perasan tadi kan bila kita dia dah kena oksidasi ataupun dah kena apa? Angin. Dah kena angin, udara dia akan jadi cair kan? Memang macam tu Jadi maknanya kalau kita nak makan baru kita buat. Betul-betul. Kalau tak kita kena letak dalam bekas kalau ataupun tak macam letak dalam bekas ataupun pack macam yang dekat supermarket tu lah. Maknanya orang tak boleh nak buat sendiri kat rumah. Mana mesti ada mesin sebeginilah. Betul-betul. Kalau nak buat. Okey. Bagaimana agaknya mereka nak cari Puan Amisaliza ni untuk mendapatkan mungkin popcorn dan juga gula kapas ni? Okey, kalau nak order popcorn dengan gula kapas boleh pergi ke IG kami chinonet.candy. Itu saja. chinonet.candy. Ini boleh ke order last minute kan ataupun macam mana? Boleh. InsyaAllah boleh last minute. Semua boleh je. Kalau ada nak beli mesin tu boleh. Nak beli mesin tu. Nak beli mesin tu. Kena pergi kedai dia. Okey. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada Puan Riza. Tapi nak tanya jugalah apa sebenarnya snack kegemaran Puan Haniza? Kalau macam saya, kalau snack yang dulu saya just suka makan sengkuang calik tu je lah. Sengkuang calik. Okey, baik, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Chinonet Candy yang bersama kita pada hari ini. Dan selesai sudah segala snack kegemaran kita pada hari ini. Dan kepada anda, sila kongsikan terus. InsyaAllah di hujung nanti kami akan kongsikan bersama penonton WCI. Jangan ke mana-mana, kita berehat seketika. Wanita hari ini. Nampaknya kita dah pun sampai di penghujung siaran Wanita hari ini. Pasti ramai yang menggamit nostalgia kenangan snack sepanjang zaman ini. Balik mesti ramai nak pergi cari aiskrim Malaysia, nak cari sengkuang calik, nak cari roti kaya. Roti kaya dan popcorn dan sebagainya kita dah kongsikan daripada tadi. Terima kasih kepada anda yang tidak putus-putus berkongsikan tentang snack kegemaran sepanjang zaman anda bersama kami pada hari ini. Cuaca panas pula tu, berpeluh-peluh dah ni, dapat makan aiskrim tu memang sedap. Tapi sebelum kita nak undurkan diri di hujung minggu ini, pastikan anda terus menjaga diri anda. Kalau nak pergi berhari raya tu, jangan lupa SOP tu masih lagi perlu dikekalkan. Ingatlah kalau kita nak pergi jumpa menziarah orang yang tak sihat dan sebagainya, pastikan diri kita tu sihat dahulu. Dan kami akan kembali bersama dengan anda pada hari Isnin nanti dengan satu topik yang memberi penghargaan kepada insan yang cukup istimewa dan berjasa kepada kita, iaitu Istimewa Hari Guru. Ada banyak tetamu-tetamu istimewa yang bakal kami bawakan bersama dengan anda. Hantar dan kongsikan rakaman Hari Guru anda juga bersama dengan kami. Kami tinggalkan anda dengan persembahan sekali lagi daripada adik-adik Sazlan Dancers Junior. Assalamualaikum. Jaga diri. Ku mencari, tak ku temui, puasku bertanya, tiada berjumpa. Di manakah dia, gadis yang jelita? Ingin ku bertemu, biarpun tak lama. Oh Mas Mona, engkau jelita, dapatkah ku hidup denganmu? Dapatkah kau rasa perasaan ini? Atau mungkinkah ku ditemani mimpi? Sekiranya hati tak pernah terisi, izinkan
perasaan. Oh Mas Mona, sambutlah salamku yang ikhlas ini dari sudut hati.